Okey, pada malam ini kita mulakan dengan Abang Jad lah dulu Astagfirullah. Dia mau pergi jumpa lah. Allah, Abang Jad. Dia dah buat peace tu. Tapi itu declaration of war tu. Bukan apalah kan. Saya dan ramai ustaz-ustaz lain, ada doktor-doktor, ilmuwan-ilmuwan kita kat Malaysia ni dah tengok video tu. Dan ramai yang kata itu ada isu takabur, ya. Ada masalah takabur sebenarnya. Sebab kesalahan itu jelas. Dan kesalahan itu sabit sebenarnya. Dah tak boleh nak berpusing-pusing lagi. Kalau beliau minta maaf, settle, benda ni tak ada masalah. So ni bukan isu peribadi, there's no problem. Saya tak kenal Ustaz Muhaizat pun, saya ramai tak kenal pun dia. Dan kita tak ada any personal problem pun. Tapi pengutaraan itu di depan murid-murid dibuat secara terbuka dan dipertahankan, berkali-kali diulang benda sama. Kalau dia ulang benda sama, takkan yang nak betulkan kena tegur sekali je. Dia mengulang kebatilan berkali-kali, maka kritikan juga harus diulang, bahkan lebih banyak daripada pengulangan dia. Sudah tentu isu utama yang timbul adalah isu Wahabi lah. Tak ada benda lain lah. Silakan. Label Wahabi ni, seperti yang kita tahu kan, dia dilontarkan pada asalnya kepada golongan yang dikira dan dianggap sebagai pertama sekali tidak ada disiplin ilmu. Betul tak Ustaz? Dulu orang lontar label Wahabi kepada sebuah kumpulan ataupun aliran yang melanggar disiplin ilmu, yang tidak menghormati ulama, yang suka-suka cancel, membatalkan fatwa-fatwa para ulama muktabar. Inilah golongan yang pada awal-awalnya itu dilabel sebagai Wahabi. Tetapi kalau kita tengok hari ni, fenomena tu dah jadi benda lain pula. Wahabi ni dah jadi label kepada sesiapa saja yang mengkritik aliran arus utama. Sesiapa saja yang mengkritik akan dilontarkan Wahabi. Apa masalah dia? Masalah dia adalah pelontar label ini, mereka sendiri sudah mengambil manhaj Wahabi yang mereka kritik itu. Ini problem. Ingat apa tadi saya kata? Wahabi pada asalnya dikritik kerana apa? Mereka tidak menghormati disiplin ilmu, mereka tidak menghormati ulama, bahkan biadab. Itu gambaran umum yang difahami masyarakat. Betul salah tu kita tolak cerita lain. Masalah orang yang melabel orang lain dengan Wahabi hari ini, gunakan juga manhaj Wahabi. Tidak menghormati ulama, tidak menghormati disiplin ilmu. Betul tak? Kita ambil contoh lah, Ustaz Muhaizat sendiri, dia melontarkan label Wahabi kepada orang dalam keadaan dia tidak menghormati ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menghormati disiplin ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Betul ke tak betul ni? That's exactly what he did. Bukankah itu tidak menghormati disiplin ilmu dan biadab kepada para ulama? Dia lontar Wahabi kan? Siapa ulama kat Malaysia ni yang kritik pandangan dia? Maulana Hussein. Antaranya Maulana Hussein. Antara rujukan Ahlussunnah wal Jamaah dekat Singapura, dekat Malaysia ni. Betul. Yang dilabel sebagai Aswaja lah. Kan? Golongan-golongan Aswaja ni, Maulana Hussein ni menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Dialah yang paling layak untuk bercakap tentang isu ni. Dia kritik. So adakah Ustaz Muhaizat melabel dia sebagai Wahabi juga? Nampak tak masalah dia? Dalam keadaan mereka nak seolah-olah nak mempertahankan aliran Ahlussunnah wal Jamaah tu, mereka telah biadab kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Betul? Ini apa sebenarnya? Inilah kewahabian. Bila saya cakap kewahabian, saya tidak merujuk kepada aliran Salafiyah. Kewahabian ni yang difahami oleh golongan Aswaja kat Malaysia ni, dia ada spesifik unsur-unsur dia, mesti ada. So jangan salah faham apa yang saya sampaikan malam ini. Itu kritikan pertama saya. Tolonglah, kita jangan senang-senang melontar label ni. Tolonglah.
Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar tidak bimbang dikritik, tidak takut berhujah dengan ilmu. Apa salahnya jawab dengan ilmu? Dan kalau silap kata, tak ada masalah pun. Sabqul lisan ni benda biasa. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, doktor-doktor pun tersilap cakap. Tariklah balik je, no issue pun. Ini siap bertahan dan sebagainya. Ini kebiadaban atas kebiadaban. Saya bimbang kalau tok guru macam ni, anak murid akan jadi macam mana? Penghasilan murid-murid tu akan jadi penghasilan yang macam mana? Kita tengok yang mempertahan tu, kritik ulama-ulama muktabar ni dah mula dah sebab nak mempertahankan abjad kita. So apa budaya yang disebarkan ini? Adakah ini budaya ilmu atau budaya barbarianism? Barbar ini. Barbarianism dalam ilmu. Baik. Satu perkara saya nak sentuh. Beliau ada nukil daripada kitab Al-Bahrul Ladzi Zakhar fi Syarhi Alfiyatil Athar yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Dalam video jawapan balas dia tu, Ustaz Muhaizat ada kata bahawa memang pandangan ulama yang dia terlupa nama kitab tu, dia nukil. Dia kata memang ulama hadis mengatakan bahawa apabila sesebuah hadis itu dilabel sebagai sahih ataupun dhaif dan sebagainya, mereka tidak dakwa ia sahih fi nafsil amr. Faham tak istilah fi nafsil amr? Fi nafsil amr ni adalah keadaan sesuatu di luar pengalaman manusia, di luar gapaian manusia. Contoh, cawan ini wujud fi nafsil amr. Sama ada saya sedang melihat cawan itu ataupun tidak. Sama ada saya sedang memikirkan cawan ini ataupun tidak. Dia wujud fi nafsil amr. Regardless of what I think about this cup. Apa yang saya sangka dan saya bayangkan tentang cawan ini tak penting. Fi nafsil amr, in reality. Okay? Fi nafsil amr. So, dia kata begitu. Jadi hadis dhaif pun dikatakan dhaif bukan fi nafsil amr, tetapi pada penghakiman ataupun apa kita kata penilaian para ulama kepada sanad hadis tersebut. Kepada sanad hadis tersebut. Dia tak quote penuh kenyataan itu. Butter musuh sahaja. Dia butter ni, dia potong-potong. Dekat bawah sikit saja penulis kata apa? Kecuali Bukhari dan Muslim. Kecuali hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan dia mengkritik hadis secara umum, ilmu hadis secara pukal. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Quote tersebut, nukilan tersebut jelas-jelas kata, yes, memang ada sebahagian hadis itu tidak boleh dinilai secara fi nafsil amr kecuali Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim ini boleh kita ambil secara yakini kepada penulis kitab tersebut. Jadi nukilan itu tidak jujur ataupun ini jenayah ilmiah ini. Kalau dia lakukan dengan sengaja, jenayah ilmiah. Kalau dia lakukan tidak sengaja, itu kesilapan yang dia kena tarik balik. Tengok bila buat salah dan tak nak betulkan kesalahan, itu terpaksa buat kesalahan lain. Intahu khairul lakum. Berhentilah, itu lebih baik untuk kamu. Stop it. Apa dia? Tak dengar. Terpaksa buat macam tu. Kalau lepas ni dia nak pertahankan, tengok je lah nanti. Akan ada lagi kesalahan yang dia buat. Timpa, tutup, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak nak kritik banyak lah. Itu dua isu utama. Kita tak nak budaya biadab kepada disiplin ilmu, maka kita jangan senang-senang lontarkan label Wahabi kepada orang. Atau apa saja label pun, Batini ke, oh ni geng makrifat ke. Kecuali kalau kita ada pembuktian dan kita lakukan atas dasar disiplin ilmu. Boleh buktikan. Kalau orang tanya, kenapa Ustaz kata dia Batini? Kenapa Ustaz kata dia makrifat? You kena boleh jawab, you kena senaraikan ciri-ciri dia. Tapi kalau main lontar saja dan you tak boleh nak defend, itu adalah fitnah. Betul tak?
geng-geng yang suka melontar label Wahabi pada orang ni, itu juga adalah satu perbuatan jenayah sebenarnya. Itu adalah fitnah. Kalau salah macam mana? Betul tak? Dalam keadaan mereka bercakap tentang adab, mereka melanggar adab. Kita tak nak masyarakat kita buat benda macam ni.